Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ammar bin Kamaruzaman. Nombor pendaftaran saya ialah 04DKA21F1077. Saya merupakan ketua kumpulan 6. Pada hari ini kami ingin membentangkan tajuk iaitu Perkembangan Alam Melayu. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya dan Muhammad Badrul Mustaqim bin Muhammad Zain 04DKA21F1040, Ahmad Adam Ikram bin Adnan 04DKA21F1147, Muhammad Aidi Akmal bin Muhammad Izani 04DKA21F1003, dan akhir sekali iaitu Muhammad Hasrin Syariki bin Muhammad Haswari. Bernombor pendaftaran ialah 04DKA21F1160. Muhammad Ammar bin Kamaruzaman. Bernombor pendaftaran saya ialah 04DKA21F1077. Kepulauan Melayu ialah kepulauan yang terletak di antara Asia Tenggara Daratan dan Australia. Kepulauan ini juga dipanggil Alam Melayu, Nusantara, Hindia Timur, Kepulauan Hindi, Australia, Kepulauan Rempah dan nama lain-lain. Nama ini diambil dari konsep Eropah dari abad ke-19, iaitu konsep bangsa Melayu yang kemudiannya didasarkan pada pengedaran bahasa-bahasa Austronesia. Diletak di pertengahan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Kepulauan ini terdiri daripada lebih 25,000 pulau yang menjadikannya kepulauan yang keempat terbesar di dunia dari segi jumlah pulau. Dari segi luas kawasannya pula, kepulauan ini merupakan kepulauan yang terbesar di dunia. Negara-negara yang terdapat dalam kawasan kepulauan ini termasuk Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Malaysia Timur, Papua New Guinea, Singapura dan Timor Leste. Istilah Kepulauan Melayu ini hampir-hampir serupa dengan istilah Asia Tenggara Maritim. Seterusnya, saya ingin memberi kepada kawan saya untuk membentangkan poin ini secara lebih terperinci. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Badrul Mustaqim bin Muhammad Zain dari kelas DKA 1C. Nombor pendaftaran saya 04DKA21F1040. Hari ini saya ingin membentangkan subjek Penghayatan Etika dan Peradaban MPU 21032 yang bertajuk Perkembangan Alam Melayu. Terdapat banyak isi yang boleh dibahaskan dalam Perkembangan Alam Melayu. Antaranya adalah sejarah kerajaan-kerajaan lampau di gugusan Kepulauan Melayu. Gugusan Kepulauan Melayu terbentuk semenjak keruntuhan pelantar bumi. Lapisan Sunda di sebelah timur lebih 1.7 juta yang dahulu. Gugusan tersebut telah memisahkan Lautan Teduh dengan gugusan kepulauan. Hal ini menyebabkan semenanjung Tanah Melayu juga telah menjadi hulu kepada gugusan tersebut. Hal ini menyebabkan penduduk dari tanah semenanjung telah berhubung dengan bangsa asing. Dari kejadian itu, bangsa asing telah menggelarkan gugusan Kepulauan Melayu itu dengan Malayan Archipelago, yang bermaksud gugusan kepulauan yang diduduki oleh orang yang berketurunan Melayu. Kepulauan Melayu terbentuk setelah terbentuknya Kerajaan Sriwijaya pada awal kurun ke-6 Masihi. Gugusan Kepulauan Melayu mengandungi lebih daripada 40 buah ribu pulau. Tidak kira yang kecil maupun yang besar, berselerak di negara moden. Contohnya Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei dan Singapura. Borneo adalah yang terbesar di negara moden, manakala Halmahera dan Natuna adalah yang terkecil, kini berada di perairan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hasrin Syariki bin Muhammad Haswari daripada kelas DKA 1C. Nombor pendaftaran 04DKA21F1160. Hari ini saya akan menghuraikan tentang sejarah Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu
Melaka merupakan sebuah kerajaan Melayu yang terkenal dan termasyhur di Asia Tenggara pada satu ketika dahulu. Ianya diasaskan oleh seorang putera Sriwijaya yang berasal dari Palembang, iaitu Paramiswara. Paramiswara membina kerajaan tersebut dari tahun 1400 hingga 1403. Pada awalnya, Melaka bukanlah sebuah kerajaan Islam, tetapi hal ini berubah pada tahun 1409 apabila Paramiswara berkahwin dengan puteri dari Pasai. Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan kerajaan Melayu Melaka kerajaan yang maju. Antaranya ialah faktor geografi. Kedudukan yang strategik berada di tengah-tengah jalan perdagangan India dan China membolehkan pedagang asing tersebut mengisi keperluan asas sebelum berlayar ke laut semula. Selain itu, pelabuhannya juga terlindung daripada ancaman angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Pedagang-pedagang dari Arab, Jawa, India, China dan lain-lain dapat berlindung di Melaka sehinggalah keadaan selamat untuk mereka ke laut semula. Seterusnya, faktor pentadbiran dan faktor politik. Bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaan Melaka, Sultan Melaka telah mengadakan satu sistem pentadbiran yang tersusun dan dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan terdiri daripada kumpulan pembesar yang menjadi pegawai tadbir kerajaan Melaka. Ianya diketuai oleh Sultan, dibantu oleh 4 pembesar yang dikenali sebagai pembesar berempat, terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Pembesar berempat pula dibantu oleh pembesar ber-8, pembesar ber-16 dan pembesar ber-32. Kerajaan Melaka juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara besar seperti China. Ia sekaligus menjadikan Melaka bernaung di bawah China. Dalam konteks itu, kerajaan Melaka terlindung daripada serangan Siam. Melaka juga berperanan sebagai pelabuhan entrepot yang mengumpul barangan dari negara lain dan memasarkannya ia semula. Antara contohnya, tembika daripada China, alat perhiasan daripada India. Melaka yang pada mulanya merupakan sebuah kerajaan kecil telah berkembang dan mengambil alih peranan pusat perdagangan yang dulu dipegang oleh Sriwijaya. Kejayaan menarik tumpuan perdagangan dari Sriwijaya ini telah mengangkat martabat Melaka ke tahap yang lebih tinggi kerana pada zaman dahulu hanya kuasa-kuasa besar sahaja yang mampu untuk mengendalikan pusat perdagangan yang cekap dan berupaya menyediakan kemudahan infrastruktur yang moden. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adi Ikram bin Adnan dan nombor pendaftaran saya 04 DKA 1F1147. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang sejarah kerajaan Johor Yalingga. Sejarah kerajaan Johor Yalingga berasal daripada susul Galuh Kesultanan Johor Riau, dikatakan bermula daripada Said Darus dari kampung Pasir di Aceh yang berasal daripada Hadramaut, Selatan Arab. Seterusnya, keturunan beliau telah memerintah di 4 negeri iaitu Johor, Terengganu dan Pahang. Dan Riau yang juga berasal daripada di Indonesia. Seterusnya, Kesultanan Johor Riau bermula pada tahun 1699 bila mana Paduka Seri Sultan Abdul Jalil yang keempat Wayat Shah bin Datuk Bendahara Tun Habib Abdul Majid dilantik sebagai Sultan berikutan dengan kemangkatan Paduka Seri Sultan Mahmud Shah. Selain itu, merupakan waris terakhir daripada Kesultanan Melaka apabila baginda mangkat di Kota Tinggi. Bagaimanapun, dalam tahun 1718, Raja kecil dari Siak yang mendakwa waris daripada keturunan Paduka Seri Sultan Mahmud Shah yang kedua. Selain daripada itu,
Raja kecil telah menakluk negeri Johor seterusnya membawa kepada peristiwa pembunuhan Paduka Seri Sultan Abdul Jalil keempat Goyat Shah di Kuala Pahang. Seterusnya, pengganti baginda iaitu Paduka Seri Sultan Sulaiman Badul Alam Shah telah bergabung dengan orang Bugis menyerang Johor dan menewaskan Raja kecil pada tahun 1721. Sebagai balasannya, Sultan telah menganugerahkan jawatan Yang Tuan Muda iaitu jawatan tertinggi selepas Sultan kepada Puak Bugis. Selain daripada itu, jawatan Bendahara Temanggung yang disandang oleh orang-orang Melayu. Maka bermulalah era pengaruh orang-orang Bugis dalam pemerintahan Kesultanan Johor Riau dan persaingan pengaruh di antara para pembesar Melayu. Selain itu, menurut beberapa artikel mengatakan bahawa Bendahara Tun Habib Abdul Majid adalah dari keturunan Rasulullah SAW. Setelah berkuasa selama lebih kurang 2 dekad, akhirnya Kesultanan Johor Riau telah berpecah disebabkan oleh perebutan kuasa, pengaruh tamak, halaba, cemburu, hasad dengki dan fitnah di antara orang Melayu dengan orang Bugis. Pelantikan Sultan yang tidak mengikut adan Sultan telah menjadikan Sultan tersebut hilang daulatnya, manakala pemanggilan kuasa bendahara sebagai penasihat pada Sultan telah menjadikan para pembesar Melayu dan rakyat jelata hilang kepercayaan terhadap pemerintahnya. Sekian, terima kasih daripada saya. Itu sahaja daripada topik saya dan saya akan menyerahkan topik seterusnya kepada Aidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Akmal Muhammad Ihlani. Nombor pendaftaran DKA 21F1003. Hari ini saya akan menguraikan tentang sejarah Kerajaan Aceh. Okey, pertama sekali adalah Kerajaan Aceh ini adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Muayyad Shah pada 1496 Masihi. Sebelum akhirnya runtuh di awal abad ke-20. Kesultanan Kerajaan Aceh baru menjadi penguasa di tahun 1542 Masihi usai mengambil alih Samudra Pasai. Kerajaan yang terletak di Kota Raja atau lebih dikenali dengan Bandar Aceh ini mencapai puncak kejayaannya saat masa kepimpinan Sultan Iskandar Muda pada 1607 sehingga 1636 Masihi. Kerajaan Aceh berdiri setelah kekuatan barat tiba di Melaka untuk mencegah penguasaan para pendatang. Itu Sultan Ali Muayyad Shah dengan menyusun strategi perlawanan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan di bawah naungan Aceh. Selain itu, Sultan Ali Muayyad Shah juga membentuk Angkatan Darat dan Laut serta membuat dasar-dasar politik luar negeri seperti menjalankan persahabatan yang lebih dengan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara untuk mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Kedua, menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Menerima bantuan ahli dari pihak luar dan bersikap waspada terhadap barat. Seterusnya, Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam adalah salah satu kerajaan Islam yang terletak di ujung Pulau Samudra, lebih tepatnya di Kota Raja atau Bandar Aceh sekarang. Pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muayyad Shah yang berkuasa antara 1496 hingga 1528 Masihi. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh dapat diraih pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1607 sehingga 1636 Masihi. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil penaklukan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka. Selain itu, kejayaan Aceh tidak lepas dari letaknya kerajaan yang strategis iaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Setelah 5 abad berdiri,
Masa kerutuhan kerajaan Aceh terjadi pada pemerintahan Sultan Mahmud Daud Shah yang menjadi raja terakhirnya. Itu sahaja daripada saya tentang sejarah kerajaan Aceh. Terima kasih dan Assalamualaikum.